Okey. Jadi recording pun dah proses dah bermula. Baik, saya mula dengan soalan muka surat 72 nombor 3. Sekarang kita ada soalan 3A Ini soalan nombor 3. Selesaikan siap berikut. Ini contoh dan sekarang kita nak tengok buat yang A ni. Okey. Jadi kita ada set ini nama ni apa ni? Ingat lagi tak? Makan rendang banyak sangat dah tak ingat dah benda tu. Apa namanya tu? Semesta. Set apa? Set semesta. Set semesta ataupun dalam bahasa Inggeris set universal. Alright, good, bagus. Baik, sekarang ni saya nak tanya awak 30 sampai 38 ni kita nak buat nombor apa ni? Set semesta ni. So nombor dia apa dia sebenarnya? 31 sampai 37. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 saja ya. Kita tak pergi sampai 38 sebab apa? Sebab tak ada tanda ni. Sebab tak ada tu. Pada yang tak tahu, sebab tak ada tanda ni lah. Alright, so settle yang tu. Jadi M kita adalah nombor perdana. Jadi nama yang mana satu nombor perdana sekarang? Antara 31 sampai 37 ni, nombor mana nombor perdana? 31 dengan 37. 31 dengan 37. Betul ke tu? Okey, 36 tak boleh, 35 tak boleh, 34 tak boleh, 33 tak boleh, 32, 31. Betul lah tu. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat pula N mempunyai dua digit yang sama. Dua digit yang sama yang mana? 33. Ya, betul lah tu. 33. Dua digit yang sama. Satu lagi, faktor bagi 37. 37. Lagi? Itu je ke? Tu je lah. Yang lain tak boleh? Tak. Okey. Alright. Sebab dia pun nombor perdana kan. Nombor satu tak boleh kan. Sebab dia, okey. Settle lah yang ni. Baik, jadi kita nak buat jawapan ni. Saya panggil seorang boleh tak bagi tahu jawapan? Teng teng teng. Kena lagi benda ni. Pernah tengok tak benda ni? Pernah. Dia berpusing dah. Jom kita tengok siapa yang kena. Wan ada tak? Tadi saya tak tegur Wan pun. Wan ada Wan? Wan ada tak kat sini? Wan tak ada je. Tak ada. Tak payahlah panggil-panggil macam tu susah. Dah tak ramai, ada 10 orang je. Okey, baik. Sekarang ni senaraikan N dulu. N ini 33. Okey. 33. Ni. Okey, jadi saya nak senaraikan M pula. Alamak, terpadam semua pula dah. N 33. Ini. Okey, lepas tu. Jadi M kita apa dia tadi? M kita adalah 31 dengan 37, betul? Macam tu. P kita apa tadi? 37. Betul. Okey. Tapi dia ada tanda ni. Bukan dia ni. Okey, jadi macam mana nak buat tu? Jadi jawapan dia apa? 31, 32, 33, 34, 35. Yang ni dia nak, bukan dia maknanya. Kalau kat sini jawapan dia adalah 37, betul? 37 kan? Bersilang sama dia, maksudnya 37. Jadi jawapan dia adalah 37. Tapi dia ada tanda ni, maknanya bukan 37 lah. Betul kan?
Ya. Jadi kita bukan 37, maknanya jawapan dia adalah semua nombor di atas ni tetapi bukan 37. Iaitu nombor jawapan dia kat sini adalah 31, 32, 33, 34. Alah, tak semua Farin ni. Padam semua lah tu. Aduh. Awak bagi masa saya sekejap. Saya nak keluar dari sini. Saya nak pakai note. Sekejap tau. Nak bagi dia smooth sikit. Jadi tak saya tak best. Ni ke? Silap. Mana? Tak berubah nama. Ni kot. Kita minta lah betul. Betul. Okey, minta maaf saya apa tu? Semula kan kita punya. Awak nampak tak jelas tak? Di sini adalah 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Okey, nombor perdana tadi 31. 31 ni betul ke? Betul lah kan? 31 dengan 37. Okey. Mempunyai dua digit yang sama ni 33 tadi. Ni 37. Alright. Jadi kita pergi kat yang tadi. N kita tadi adalah 33. Ni. Okey. M dengan P pula. M tadi 31 dengan 37. 37. Okey, tanda ni. Jadi sebab ni adalah sama kat sini. Tapi kita tak mau nombor dia. Jadi jawapan dia adalah 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okey, ni. Yang ini 33. Yang ini. Okey, jadi jawapan so jawapan akhir dia adalah semua tu je lah. Ni masuk sekali 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jawapan akhir. Okey, ni jawapan akhir Okey, boleh ikut? Boleh. Alright. Jadi ada orang dah jawab dah pun. Nombor 2. Jawapan dia apa dia? N? 6.
N sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, terima kasih kerana jawab. Okey, kita teruskan yang ini. B. Saya harap awak sambil-sambil tu awak buat jugalah nah. So yang ni dia bagi tahu kita set universal kita R, kesatuan S, kesatuan T. Jadi R adalah 1, 3, 5, 7, 9. Okay, yang ni senang dia bagi siap-siap. Jadi dia kata apa? Nombor 1, cari S bersilangan R, T. Macam ni. Okey. Jadi kita bubuh jalan nilai yang kita boleh bubuh kat situ. S adalah 2, 3, 5, 7, 9. Okey, tanda punca ini persilangan masam sama. Lepas tu dia bagi R. R adalah 1, 3, 5, 7, 9. Lepas tu dia bagi tanda senyum semua. T adalah 1, 5, 10. Okey, sebab ada tanda bukan kat sini. Okey, kena take note lah. Mana tanda bukan tu maksudnya bukan dia lah. Jadinya sekarang ni yang untuk jawapan ini mula-mula adalah 1, 3, 5, 7, 9, 10. Okey. Tapi dia nak bukan. Bukan jawapan lain pula lah. Bukan maknanya apa? Tak ada lah. Ke macam mana? Ada yang tak ada? Ya, 2 kan? Betul-betul 2. Tak nampak? 2. Kat situ ada 2. Alright. Jadi sepatutnya nombor kat itu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Okey, 2 tak ada. Betul. Alright. Jadi 2 yang sepatutnya kita ambil supaya dia jadi tanda pelengkap ni. So yang ni ambil balik, turun. Yang ni pun turun. Jadi 2, 3. Dia nak yang sama kan? Jadi yang sama tentulah 2 je lah. Okey, jadi nombor 1, jawapan dia adalah 2. Okey, ni 2, 2. Boleh ikut ke ni? Boleh. Faham tak? Saya cakap sama orang. Faham. Faham ya? Okey, nombor 2. Dia nak bilangan, so jawapan dia adalah 1. Okey, 1 je. Okey, alright. Baik. Seterusnya nombor C. Okey, gambar rajah Venn menunjukkan bilangan unsur dalam set semester, set P, set Q dan set R. Cari R kesatuan dalam kurungan P persilangan Q pelengkap. Okey, jadi so macam mana awak nak buat? Awak boleh buat macam saya buat tadi lah ni R. R ni adalah R ni 4 ni kat sini ni R. Okey. Jadi saya boleh je lah ambil situ R sebagai 4 je lah. Okey, R sebagai 4. Turun yang tu. Sekarang saya tengok P dengan Q pula. Okey, P dengan Q ni sepatutnya dia nak yang sama kan? Okey, saya buat macam tadi lah. P adalah 2, 3. Q adalah 3, 4, 5. Okey, ada tanda ni. Okey, jadi yang ini sebab dia sama, kita kena ambil yang sama yang ni dengan yang ini. Tapi pada masa sama dia tak mau yang 3. Maksudnya bukan 3 lah. Okey, macam tadi soalan tadi. Jadi jawapan dia adalah bukan 3. Maknanya 1, 2, 4, 5. Bukan 3. Okey, itu maksud dia lah. Okey, ini untuk bahagian bawah ni. So 4 di sini. Senyum semua. Jadi jawapan dia yang sebab senyum semua ni semua kan. Jadi 1, 2, 4, 5. Ini adalah jawapan akhir. Okey. Dan dia nak berapa bilangan dia? Nombor 1. Nombor 2 dia nak bilangan dia berapa? Kira je berapa? 4. 4. Okey, terima kasih.
Okay, jadi yang buat boleh write lah dengan buku bawah. Yang mana tak buat boleh sama-sama buat sekarang lah. Okay, buat sekarang. Okay, dan kita akan teruskan ke soalan yang seterusnya. Saya akan habiskan tajuk ni hari ni. Habiskan semua lah. Okay, kita pergi ke soalan. Okay, soalan ni. Okay, soalan ni. Di dalam sebuah kelas terdapat 34 orang pelajar lelaki. Setiap murid lelaki bermain sekurang-kurangnya satu daripada permainan iaitu badminton, bola sepak, hoki. Okey. Diberi bahawa bilangan murid lelaki yang bermain bola sepak adalah 2 kali bilangan murid lelaki yang bermain badminton dan hoki. Okey. Cari satu bilangan murid lelaki yang bermain badminton sahaja. Okey, yang bermain badminton sahaja. Jadi kita tengok jadual dekat sini, kita tengok yang ni kan. First kali kita settlekan yang ni dulu lah. Kita settlekan apa tu? Gambar rajah van ni dulu. Maknanya dalam sebuah kelas terdapat 34 orang pelajar, maknanya jumlah semua orang ni mesti 34. Okey, jumlah semua mesti 34. Dan kita sekarang ni masalah kita sekarang kat sini kita tak tahu. Sini kita tak tahu, sini kita tak tahu. Okey, tapi kalau anak panah ini tambah anak panah, bukan anak panah, tanda soal ini tambah tanda soal ini tambah 2, tambah 4, tambah 7, tambah 3, tambah 5, jawapan dia mestilah 34 orang dalam satu kelas. Okey? Boleh? Setakat ni okey? Boleh ikut dengan saya? Ada 8 orang je hari ni. Aduh, sedih ya. Baik, dalam sebuah kelas ni ada 3 pula pecah saja dari segi sukan, iaitu B tu adalah badminton, F tu football lah, bola football, dan H adalah hoki. Okey. Dia kata diberi bahawa bilangan murid lelaki yang bermain bola sepak 2 kali bilangan murid lelaki yang bermain badminton dan hoki. Okey, apa maknanya tu? Okey, maknanya macam ni lah lebih kurang. So dia nak bilangan murid lelaki yang main badminton sahaja. Okey, katalah saya kena nak buat ni, saya kena bubuh huruf ni baru saya boleh. Ni, saya bubuh lah sini satu Y, satu yang ni satu X. Okey, saya kena bubuh huruf dulu baru saya boleh nak buat lah. Jadi dia nak bilangan badminton, kita kena tambah Y, tambah X, tambah 2, tambah 4. Kalau dia nak badminton, dia nak yang ini tau. Badminton yang ni. Jadi kita perlu tambah lah Y tambah X tambah 2 tambah 4. Tapi problem dia adalah kita tak tahu Y dengan X. The only hint dia bagi satu je. Dia bagi kat kita diberi bahawa bilangan murid lelaki yang bermain bola sepak 2 kali bilangan murid lelaki yang main bola badminton lagi. Maknanya ramai orang main bola sepak ni. Okey. Jadi kita boleh kata diberi bahawa bilangan yang bermain bola sepak ada 2 kali bilangan murid lelaki yang bermain badminton dan hoki. Okey. Yang main bola sepak ni, saya garis ni, yang main bola sepak 2 kali ni, maksudnya 2 kali bilangan murid lelaki yang bermain badminton dan hoki. Maknanya dia yang main badminton dan hoki, dia main dua-dua. Badminton dengan hoki. Okey, badminton dan hoki. Dia main dua-dua. Maknanya kalau dia main dua-dua, sekejap saya nak. Maknanya ni bilangan football ada 16. 7 tambah 3, so football ada 16. Okey. Bagi 2. Bukan bagi 2. 16 maknanya sekarang ni dia bagi tahu kita yang jumlah murid lelaki yang bermain badminton dan hoki. Badminton dengan hoki yang mana? Main badminton dengan hoki. Yang ni lah kan? Highlight. 4 dengan X. Ya, 4 dengan X ni. 4 dengan X ni yang main, dia main badminton dengan hoki. Kan? Kalau kita apa tu lorek ni, maknanya dia main, yang dekat 4 ni dia main 3-3. Yang dekat X ni dia main badminton dengan hoki.
Ya, kita kena ambil yang kuning semua. Maknanya dia main badminton dengan hoki. Orang tu ada main. Badminton pun ada main, dengan hoki pun dia ada main. Maknanya di kawasan yang kuning ni, orang tu, siapa-siapa kat situ, dia main badminton dengan hoki. X dia main badminton dengan hoki, 4 pun dia main badminton dengan hoki. Cuma 4 ni dia main 3 sekali. Badminton, hoki, football, dia main tiga-tiga. Tapi dekat X tu dia main badminton dengan hoki saja. Jadi kes kat sini adalah dia kata bilangan lelaki yang main bola sepak 2 kali bilangan murid lelaki yang bermain badminton dan hoki. Jadi kita kena ambil X dengan 4. 2 kali. Bukan bahagi tau. Kita darab. Maknanya di sini 2 darab dengan X tambah 4. Okey. Okey. Boleh tak nak dapatkan yang ini? Inilah maksud yang bilangan murid lelaki yang main bola sepak adalah 2 kali bilangan murid lelaki yang main badminton dan hoki. Inilah maksudnya. Okey. Budak yang main badminton dengan hoki ni 2 kali. Dengan kata lain adalah yang ramailah main football ni. Okey. Jadi untuk dapatkan jawapan, okey, saya tulis kat sini lah. 2 X tambah 4 sama dengan 16. Okey, jadi apa yang kita buat adalah kita kena Sama dengan 4. 2X tambah 8 sama dengan 16. Lepas tu 16 tolak 8 bahagi 2. X. Jadi X sama dengan 16 tolak 8. 8 bahagi 2, 4. Boleh? Jadi kita baru tahu satu. X tu baru kita tahu sini. Jadi saya boleh padam lah X ni. X ni saya boleh padam. Saya tulis kat situ 4. Okey. Tapi macam saya kata tadi lah, matlamat kita adalah nak dapatkan orang yang main badminton ni. Orang yang main badminton kat sini. Soalan tanya yang pertama, bilangan murid lelaki yang main badminton sahaja. Jadi orang yang main badminton sahaja ni maknanya dia nak yang Y ni lah berapa? Dia main badminton je. Okey, dia tak main benda lain, dia main badminton je. Jadi kita kena cari nilai Y. Okey, nak cari nilai Y sebab kita satu je kita tak cukup, yang lain kita dah cukup dah. Semua kotak yang saya dah bagi tahu tadi, dalam ni mesti jumlah dia mesti ni 34 orang. Ni 34 orang. Okey. Jadi maknanya kita punya jumlah dalam ni mesti 34 orang. Jadi ni pen. Okey. Jadi saya nak buat macam ni lah, nak dapatkan Y ataupun Y tambah semua lah, tambah semua. Y tambah 2, tambah 7, tambah 4, tambah 3, tambah 4, tambah 5. 2, 7, 4, 3, 4, 5. Okey. Jawapan dia mesti 34. Okey. Jadi, semua ni kalau saya tambah, tu Y sama dengan berapa tu? 25. 25. Sama dengan 34. Jadi, 34 tolak 25. Jadi, Y sama dengan berapa? 34 tolak 25? 9. Okey, jadi inilah jawapannya. Maknanya bilangan murid lelaki yang bermain badminton sahaja adalah 9. Okey, ni jalan kerja untuk nombor 1. Nombor 1 ni semua ni lah. Ni semua jalan kerja dia. Sebab awak nak dapat Y9 tu awak kena tahu X. Okey, jadi jalan kerja tu berkaitan lah. Okey, setakat ni. Oleh kerana nilai kita dah tahu dah semua ni, kan? Sebenarnya kerja kita dah mudah dah. Kita dah tahu nilai kat sini adalah 9 tadi. Kan? Jadi nak jawab soalan lainnya senang je lah. Bilangan murid lelaki yang bermain badminton sahaja dan hoki sahaja. Okey, dia kata main badminton lelaki yang bermain badminton sahaja dan hoki sahaja. So, berapa? 4. Berapa? 4. 4. 4. Saya buat 4 je. Sebab dia main hoki dengan badminton je. Maknanya awak ambil yang tengah ni. Awak tahu apa beza soalan ni dengan jawapan awak? Jawapan awak bermakna orang tu main dua-dua. Dia main badminton dengan hoki.
4 itu yang jawapan awak bagi tahu tu, orang tu dia seorang tapi dia main dua benda. Dia main badminton dengan hoki. Soalan kata bilangan murid lelaki yang main badminton sahaja dan hoki saja. Maknanya orang yang main badminton saja tambah dengan orang yang main hoki saja. Faham? Faham tak apa beza dia? Saya ulang balik. Jawapan kawan kita tadi siapa yang cakap tadi? Ain. Ain. Ain Saya. beritahu jawapan dia Saya. 4. Jawapan dia 4. Okey, cubaan yang baik. Tapi saya nak beritahu apa masalah dia kat 4 ni. 4 ni, dia seorang budak. Tapi dia main dua benda. Faham tak? Dia main hoki dan juga dia main badminton. Tetapi soalan tanya, bilangan murid lelaki yang bermain badminton sahaja. Dia main badminton saja. Okey. Dan seorang tu lagi set dan orang yang main hoki saja. Jadi jawapan dia adalah jawapan dia adalah 14. Balik. Berapa? 14. 14. Okey. Orang ni dia main badminton saja ada 9 orang. Orang yang main hoki saja ada 5 orang. Yang ini. Okey. So yang ni memang soalan ni dia main dengan bahasa. Awak kena faham bahasa dia betul-betul. Okey. Bilangan murid lelaki yang bermain badminton sahaja dan hoki saja. Jadi nombor 2 jawapan dia 9 tambah 5. 14. Okey. Sekarang ni soalan dia tanya bilangan nombor 3. Nombor 3. Bilangan murid lelaki yang bermain satu permainan sahaja. Okey. Cuba bagi tahu saya. Berapa satu? Jawapan dia adalah 21. 9 tambah 7 tambah 5. Jawapan dia 21. Bagus yang mana dapat. Tahniah. Okey. Alright. Kita teruskan soalan yang ini pula. Sebuah syarikat televisyen menjalankan kaji selidik terhadap 150 orang mengenai filem kegemaran mereka. Data yang diperolehi adalah seperti berikut. Okey. B. 67 orang suka menonton filem Inggeris. 7 baca lah ni kan. Awak baca lah. So ada Inggeris, Melayu dan Korea. Okey, Inggeris, Melayu, Korea. Dia punya core dia, asas dia. Ada orang suka tengok bahasa Inggeris, filem Melayu dan filem Korea. Okey, yang bawah-bawah tu Melayu Korea, Melayu Inggeris, 3-3, 3-3. Okey, baik. Jadi, macam mana pun kita nak buat, kita kena, kalau saya lah, saya mesti nak buat apa? Agak-agak kita nak buat apa ni? Gambar raja. Yes. Okay, kita mestilah buat gambar raja supaya mudah kita nak bedak-bedak dia. Tu dia kata ada 150 orang yang suka benda ni. Tak apa, kita buat lah. Okay, saya besarkan. Okay, ni. Jadi saya buat macam ni lah. Okay, saya harap awak boleh terima lukisan yang sangat seni ni. B, C ataupun tak salah pakai ABC. Pakai tu nama dia. Filem apa yang mula-mula tu? Melayu lah, saya buat Melayu sini. Tulis nama tu Melayu. Yang ini Inggeris. Yang ini Korea. Alright. So nampak apa yang ada dekat skrin tu? Okay, baik. Sekarang ni kita nak masukkan nilai-nilai yang ada kat sini. Ni 67 suka tengok bahasa Inggeris, 78 suka tonton Melayu, 75 orang suka tonton Korea. Okay, 25 orang suka tonton filem Korea dan Melayu. Okay. Jadi saya punya tip lah. Tip saya untuk buat soalan-soalan yang ini, kita nak masuk. Kita jangan buat dari atas ke bawah tau. Kita buat bawah ke atas. Kita buat daripada bawah dulu. Kita masuk yang bawah dulu.
Bawa masuk atas ni 67 orang pilih Inggeris Pilih Inggeris tu kat sini. Kita tak tahu pun ni semua ni lah bahasa Inggeris. Kan 67 tu kena ada semua kat sini. Jadi kita tak tahu nak bedak yang kotak ada 4, kita tak tahu nak bedak yang mana. Jadi kita tak buat lagi yang apa tu, yang besar-besar tu, kita buat kecil-kecil dulu. Baru last kita cari yang besar. Okay, yang kecil tu. 4 orang tak suka menonton filem. Dia semua dia tak suka. Okay, jadi macam mana kita nak buh kat mana agak-agak awak? Kotak mana kita nak buh? 4 orang tak suka ni. Kat luar lah. Luar mana? Luar bulatan tau. Luar bulatan lah. Bulatan Luar tu. bulatan, yes. Dalam kotak. Sinilah kan? Boleh saya tulis situ? Boleh, boleh. Boleh terima kasih. 5 orang suka tonton ketiga-tiga. Saya nak buh mana? 3-3 dia suka tengok. Tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni 5. Okey. 20 orang suka menonton filem Melayu dan Inggeris. Melayu dan Inggeris. Yang mana kat mana patutnya Melayu dan Inggeris ni? Atas 5. Kat atas. Melayu dan Inggeris. Jadi atas ni lah kan? Berapa tadi? 20 20. Tapi tak boleh bubuh 20 sebab kita kena tolak 5 tu. Baru saya nampak. Saya bubuh 15. Kenapa? Kenapa saya bubuh 15? Sebab yang suka tengok Melayu dan Inggeris tu termasuklah 5 tu. Jadi 20 lah. Jadi 15 tambah 5 tu 20 lah. Boleh? Okey? Boleh, boleh. Boleh. 25 orang suka menonton filem Korea dan Melayu. Sudah. 25 orang. Jadi kat mana saya nak bubuh 25 orang tu? Saya bubuh 20 je. Sebab campur sini 25. Okey, boleh? Boleh, boleh. Okey, good. Ada lagi tak? 75 orang suka menonton filem Korea. Jadi awak kata kat sini 75 orang, tapi katalah saya tengok Korea sekarang. Korea kawasan ni, awak tengok kat kawasan Korea ni kita sekarang dah ada 25. Tapi dia bagi tahu kat kita 75 orang suka menonton filem Korea. Jadi maknanya kita ada lebih kurang 50. tapi kita ada 2 kotak kat situ kan? Betul kan, kita ada 2 kotak. Tak apalah, kita cuba kita tengok tempat lain dulu. Kita tengok yang 78 orang suka tengok Melayu. Kita boleh bubuh dulu sebab Melayu ni dah, kotak dia dah lengkap. Awak tengok ni. Kotak dia dah lengkap, nampak ni. Dia dah lengkap dah, nampak. Dia lagi satu je nak boleh cukup kan. Okay, kita bubuh Melayu dulu. 78 orang suka menonton filem Melayu. Jadi 78 tolak 15 tolak 5 tolak 20 dapat apa? 78 tolak 15 tolak 5 dapat 38. Okey, lengkap dah situ. Baik, kita tengok pula bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada 67 orang. Okey, masalah Korea dengan bahasa Inggeris ni, kita ada 2 kotak yang nak kena isi. Okey, jadi problem sikit lah. Tapi kita boleh buat macam ni. Kita letak yang kat yang ni, kita tak tahu. Saya bubuh huruf X kat sini. Okey. So faham tak? Kita bubuh X kat situ, saya tak tahu. Jadi sekarang saya balik ke Korea. Korea tadi dia ada 75 orang. Maknanya sekarang jumlah dekat sini mesti ada 75. Okey? Jumlah yang saya bulatkan pakai warna hitam tu, jumlah kat situ mesti adalah 75 sebab Korea dia, kalau kita tengok statement dekat sini ada 75 orang yang suka tengok. Jadi kita ada 75 orang, maknanya kalau saya tambah 20 tambah 5 tambah X tambah nak buat apa yang tak tahu ni. Ataupun saya buat macam ni lah. Sekejap. 25 jumlah semua 75. 75 tolak 25 dapat apa? Sebab jumlah dekat hitam. Mak terpadam pula. So ada 50 kan? Jadi nak dapat dekat sini saya kena buat macam ni. 50 ni
Tengok yang pen hijau ni. 50 kena tolak dengan X. Okey? Boleh faham tak? Boleh, boleh. Boleh faham tak? Sebab apa? Sebab dia jumlah dia kan 75. 75 tu saya kena tolak 20. Saya tolak 5. Saya dapat 50. Jadi nak dapat 50 tu, saya kena tolak X yang saya tak tahu tu, baru saya dapat kawasan hijau tu. Okey? Sebab baki saya ada 50, tapi kena kongsi dua tempat. Saya dah bubuh huruf dekat X. Jadi saya tolak 50, tak tahu, saya tak tahu nombor apa kat X tu, 50 tolak X tu mesti saya dapat kat hijau. Okey? Itulah maksudnya. Sama juga dekat bahasa Inggeris ni. Filem yang bahasa Inggeris ni. Maknanya saya nak tahu kat sini, saya tengok Inggeris ada 67 orang. 67 tolak 15, tolak 5, dapat apa? 47 kan? 47. Jadi 47 ni saya kena tolak juga dengan X. Baru saya dapat berapa dekat Inggeris. Semua saya tak tahu berapa juga dekat Inggeris tu. Sama juga Korea. Saya tak tahu berapa dekat kawasan yang 50 tolak X tu. Tapi nak dapat jawapan tu saya kena cari nilai X lah. Okey, lebih kurang macam tu lah. Alright. Okey, baik. Kita dah lengkap dah ni. Cuma kita tak tahu lagi. Tak apa, sekejap kita tengok. Sekarang ni kita cuba jawab soalan mana boleh yang jawab dulu. Soalan yang pertama apa? Bilangan orang yang suka menonton filem Melayu sahaja. Melayu sahaja jawapan dia apa? Nombor 1. 38. Jadi nombor 1 38. Dah jawab dah. Tu penting kita buat benda ni kan. Dapat jawapan dah. Nombor 2. Bilangan orang yang suka menonton filem Melayu dan Korea. Okey, tetapi bukan filem Inggeris. Ni macam mana ni? Dia suka tengok 20. Dia suka tengok Melayu dengan Korea je. Inggeris dia tak suka. Maknanya kawasan ni lah, betul tak? Dia suka tengok Melayu dengan Korea. Dia tak mau Inggeris. Inggeris yang 5 tadi. Jadi jawapan dia berapa? 20. Very good. Okey. Dan last sekali. Nombor 3. Bilangan orang yang suka menonton filem Melayu atau Inggeris. Okey. Melayu atau Inggeris. Tetapi bukan filem Korea. Okey. 12. Jadi kan, kalau nak dapat jawapan ni kan, kalau tanya saya lah kan, baik kita cari nilai X dulu. Kita cari nilai X dulu. Macam mana nak cari nilai X? Tadi dia ada cakap tak berapa jumlah semua ni? Ada. Jumlah dia 150 kan? Jadi, kalau saya tambah semua ni, contoh saya tambah 4, saya tambah 38, tambah 15, tambah 5, tambah 20, tambah 47, tolak X. Okey, tambah X, tambah 50, tolak X. Ada yang terlepas tak? Semua saya ambil kan? 4 ada, 38 ada, 15 ada, 5 ada, 20 ada, 47 tolak X ada, X ada, 50 tolak X ada. Okey, semua ada. Jumlah ni mesti berapa? 150. Okey, faham tak apa benda saya buat sekarang? Boleh tak menyahut? Faham ke tak faham? Faham. Faham ya? Okey, maknanya apa saya cuba buat adalah saya tambah semua ruang ataupun kawasan-kawasan yang ada semua sekali dan jumlah dia mesti 150. Okey, jadi guna kalkulator tambah ni, tambah ni, tambah ni. Okey, tambah ni sekali. Berapa tu? Tekan kalkulator jap. Tu dapat apa? 100. 79. Ya, betul tu. 179. Tolak X tambah X ni hilang. Okey, tolak tambah X ni hilang sebab dia kan tinggal tolak X je. Ambil yang ni saja.
sama dengan 150. Okey. Jadi 179 tolak 150. X pergi belah sana jadi positif. Berapa? 179 tolak 150. Jawapan dia 29. 29. Okey. So kita belum jawab soalan lagi ni. Kita tahu dah berapa je. Jadi sekarang ni X 29. Mana sekarang? Saya cuba letak ni 29. Okey. Jadi sekarang ni saya cuba letak di sini 50 tolak 29. Berapa 50 tolak 29? 50 tolak 29. So sini adalah 21. Okey, saya cuba tolak 47 tolak 29. 47 tolak 29. So jawapan dia adalah 18. Okey, kita dah ada nombor. Okey, kita dah nombor. Sekarang ni kerja kita nak pilih saja yang mana. Okey, baik. Soalan dia adalah bilangan yang suka menonton filem Melayu atau Inggeris tetapi bukan filem Korea. Okey, Melayu atau Inggeris ni mana nak ambil? Ada orang boleh bagi pendapat tak? Mana saya nak ambil? Bilangan yang suka menonton filem Melayu atau Inggeris. Boleh tak? Boleh bagi pendapat. Saya nak ambil yang mana? Ambil Melayu saja dengan Inggeris saja. Boleh. Itu tepat dah. Melayu atau Inggeris tu sebenarnya kita ambil ini. Dan ini. Okey, very good. Tandanya sekarang saya boleh tambah dah. 38 tambah. Melayu atau Inggeris ke dia nak apa sekarang? Sekejap. Melayu. Bilangan suka menonton Melayu atau Inggeris tetapi bukan filem Korea. Sekejap. Melayu atau Inggeris. Boleh ke saya ambil 18 lah? Tetapi bukan filem Korea. Alright. Sekejap. Saya padam balik. Bukan ni ya. Saya rasa ni saya rasa lah. Kita kena ambil 15. Melayu atau ya, saya rasa kita kena ambil orang yang suka tengok cerita Melayu atau Inggeris. Saya kena ambil yang ini. Pakai awak tengok pen warna hitam tau. Melayu. Okey. Ini cerita Melayu. Yang ini yang depa ni orang yang tak tengok apa tu? Orang yang tak tengok cerita Korea tau. Depa tengok Melayu atau Inggeris. Okey, yang tu 38 15. Lepas tu saya perlu ambil yang ini pula. Betul tak? Depa ni suka tengok cerita Melayu atau Inggeris. Tetapi bukan filem Korea. Yang saya bulat ni. Nampak tak? Faham tak? Saya padam balik. Kod-kod yang blur. Sekarang ni saya nak pakai. Alah. Okay, sekarang ni awak tengok saya pakai yang highlighter warna biru ni. Jadi yang ini orang yang suka tengok cerita Melayu. Okey, dia tengok cerita Melayu saja. Yang ini dia suka tengok cerita Melayu dan Inggeris. Okey. Dan yang ini orang yang tengok cerita Inggeris saja. Jadi ini orang yang bilangan orang yang suka menonton filem Melayu atau Inggeris. Okey. Maksudnya orang yang ambil cerita Melayu boleh terima, atau Inggeris yang ni boleh, ataupun yang ni. Jadi yang dia tak ada kaitan dengan langsung dengan filem Korea. Tetapi bukan filem Korea. Maksudnya depa ni orang yang tak tengok filem Korea. Okey, sebab apa saja yang ada kait dekat sini, bulatan Korea ni, okey, yang ni orang yang tengok cerita Korea. Awak perasan tak? Yang saya bulat merah terang tu,
semuanya ada tengok cerita Korea. Tak kira lah kotak bulatan kawasan mana, orang yang kat sini ada suka tengok cerita Korea. Orang yang tak mau cerita Korea adalah orang yang saya beraik kat atas tu. Dia cuma tengok Melayu, Melayu, Inggeris ataupun Inggeris saja. Dia tak ada kaitan dengan Korea. Ini nak menjawab soalan nombor 3. Jadi jawapan yang nombor 3 awak kena tambah, okey, 38 tambah 15 tambah 18. Berapa? 71. Ya, 71 orang. Ini saja. Okey, saya harap awak cuba fahamlah apa saya cuba sampaikan. Sebab soalan-soalan macam ni dia bermain dengan bahasa. Okey, dia bermain dengan bahasa-bahasa. Okey, baik. Setakat ni okey? Okey tak ni? Okey, okey. Senyap, sunyi. Dah lah ada 9 orang, 7 orang tinggal. Orang tak suka masuk ke mat ke? Okey. Tak suka tak suka saya kena buat kelas juga. Alright. Nombor 1. Ini ada soalan latihan pengukuhan kertas 1. Okey. Dan SPM selama ini, soalan-soalan ini selalu duduk di kertas 1 lah. Baik. Baca dengan saya. Rajah di bawah menunjukkan bilangan unsur di dalam set P, set Q dan set R. Diberi set semester P, Q, R dan bilangan semester 28. Alright. Nilai bagi X ialah, okey, soalan tanya nilai X. Alah, senang je. Sebab dia dah beritahu dah jumlah dia 28 ni. Maknanya jumlah ni, jumlah ni, jumlah ni, jumlah setiap kawasan ni, jumlah setiap kawasan ni mesti 28. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita just tambah saja 7 tambah 4 tambah 3 tambah 3X tambah X tolak 2. Jawapan dia mesti jumlah kat situ 28. Jadi kita tambah yang kita tahu kat sini. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tolak 2. Tolak 2 ni 12. Lepas tu pergi ke kanan. 28 tolak 12. Okey, 3X tambah 4X. Jawapan dia adalah 4X. 28 tolak 12, 8 tolak 2, 6, 2 tolak 1, 1. X sama dengan bahagi dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi jawapan dia ini. Boleh? Boleh, boleh. Okey, boleh. Seorang je jawab ya. Okey, nombor 2. Diberi set semester. Okey. Yang ini 2 sampai 9. Maknanya nombor di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, X ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana apa dia? 2, 3, 5, 7. Kan, tu je lah. Jadi nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7. Okey. X ialah nombor gandaan 3. Alah, ini pun senang. 3, 6, 9. Okey. 3, 6, 9. Soalan dia apa? Cari. Mana dia soalan? Ni. Cari. Ni. Bilangan. N. G. Bersilang H. Pelengkap. Okey, macam mana saya nak buat ni? Jadi N tu tak apalah letak tepi je sebab N tu bilang. Maksudnya jawapan akhir nanti awak ambil bilangan dia berapa. Okey. Jangan awak ni pula. So G adalah 2, 3, 5, 7. Nombor perdana tadi. G. So ini boleh je lah balik. H tadi adalah gandaan 3, 3, 6, 9. Okey. Ni bilangan. Tanda ni maknanya bukan. So sekarang ni jawapan untuk ini apa dia? 3, 3. Ada lagi tu? 3 je lah. 3 je. 3 je.
Okey, maknanya kalau 3 je, tapi sekarang jawapan dia bukan 3. Jawapan dia bukan 3. Jadi, ambil jawapan semua tapi bukan Ambil 3. semua. Ambil semua tapi bukan 3. Buang. Jawapan dia adalah tak ada yang ni. Okey, sebab dia minta bilangan, kita kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. jawapan dia adalah 7. Bulat je lah 7 ni. Siap. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tak lah, tak boleh ya? Okey, soalan yang ini. Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah van dengan set semester. Set semester ni set semester lah dengan E bla bla. Okey, tak apalah tu. E, F, G. Nyatakan set yang mewakili rantau lorek. Kalau buku awak nampak jelas kot lorek dia sebenarnya kat mana? Lorek dia sebenarnya kat sini. Sini. Okey, tetapi tak kena yang E dalam tu, tak kena. Lebih kurang macam tu lah. Okey, ni lorekkan dia. Okey. Baik, soalan dia yang mana kita nak tengok? Okey. Nyatakan set yang mewakili rantau berlorek. Jadi kan yang ini, G tak ada masalah sebab semua sama. Nampak ni, semua sama. Okey, memang tak ada masalah. G tu lantak ke dia lah. Mana pun memang betul semua. Sekarang ni awak tengok antara yang semua ni, yang mana kita nak pilih untuk F dengan E? Yang mana kita nak tengok? F dengan E. Kalau awak nak tengok F dengan E, yang mana kita nak bagi jawapan untuk yang rajah yang ini? Okey, yang mana yang B. ada apa dia? B ke? Yelah, saya rasa E. B jugalah. Sebab F dengan E maknanya dia lorek dalam. Dia maksudnya kalau F sama dengan E, maksudnya kita lorek E. Okey. Yang C pula, dia F prime, maksudnya kita tak mau F tapi kita lorek F. Jadi tak boleh lah. Untuk D pula, F bersilangan E tapi dia tak mau semua. Maknanya semua kita tak boleh lorek. Sekarang dia ada lorek. Dia tak mau E saja. Jadi saya nampak yang jelas kat sini adalah jawapan dia adalah yang B. Okey, jawapan dia adalah B. Jelas kat situ. Kita nampak dengan jelas yang E tu ada tanda prime dan dekat rajah pula E pula tidak ada lorekan. Okey. F tu lorek, jadi F tu biasalah kecuali C berkata tak ada dengan C dengan D. Okey, jadi saya nampak jelas dekat sini jawapan dia adalah B. Boleh tak ikut? D pun salah ke cikgu? D pula, kalau kita tengok D, okey. Kalau kita tengok D ni, dia kata F dengan E. Lepas tu kita tak mau semua. Apa maksud ni? Apa maksud ni? Maksud dia, apa maksud tanda ni? Maksud dia, kita lorek semua ni. Tetapi ada tanda ni, nampak ni? Tanda ni. Bila ada tanda tu maknanya semua ni tak boleh ada lorek. Semua ni tak boleh ada lorek. Yes. Tapi soalan sekarang kata, soalan yang kita nampak sekarang adalah yang ni ada lorek. Okay, bila dia ada lorek, kita kena pilih yang inilah sebenarnya B. Sebab apa kita ambil E bukan, nampak jelas kat sini, kita nampak jelas E tu, E ada pada prime. Ke sini E memang tak kosong, tak lorek. Untuk D pula, kita tak boleh lorek semua. Kena buang semua. F pun tak lorek, E pun tak lorek. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, mesti ayam siapa tu? Ayam lagi bagus dapat jawab soalan cikgu. Baik, nombor 4. Alright, nombor 4. Boleh tak awak buat dulu seminit?
Saya bagi buat seminit. Saya tak maulah buat saya seorang je. Kan? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong cikgu ni. Cuba awak buat sekejap, seminit. Cuba. Salah pun tak apa. Lepas ni kita bincang. Perbincangan tu kalau lebih seronok kalau awak ada involve sekali lah. Okey, dah. Ada yang siapa-siapa boleh beritahu saya Dah. jawapan dia apa? Apa jawapan dia? 6. 6. 6 ah? 6. 6. Fuyo. Alright. Memang betul. Jawapan dia adalah 6. Okey. So, nak saya tunjuk ke? Tunjuklah kan cikgu ni apa ni. Lagi yang tak tahu pula tu macam mana kan? Sebenarnya kan unsur bagi. Okey, soalan dia yang ni. Okey, tu soalan dia. Highlight sikit. Jadi kalau saya senang lah, soalan dia dah bagi set tu apa. Okey, jadi saya buat macam ni R, T, N, S. Jadi R tu adalah 2, 3, 4, 5, 6. T tu adalah 4, 5. Tanda ni kita ambil semua. Ya, ni biar dulu. Buat belah kiri dulu. So 4, 5 jawapan dia. Semua kan. Jadi 2, jawapan dia 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni jawapan dia. Lepas tu kita sama dengan S. S kita adalah 6, 7, 8, 9. Tanda ni tanda sama. Jadi 6 lah. 6 lah. Yang lain tak ada. Jadi jawapan dia betul lah 6. Okey. Alright, Puan Hati. Baik, nombor 5. Macam mana dapat nombor 5? Hitung bilangan unsur dalam rantau berlorek. Okey, kat sini tak nampak pula berlorek dia. Lorek dia sebenarnya kat sini. Kat buku awak nampak kot. Okey, jadinya diberi jumlah sekali 35. Ni penting ni 35 ni. Jumlah semua 35. Lepas tu dia bagi bilangan R bersilangan S adalah 5. So tu kat sini ya 5 tu. Bilangan R 17. R 17 maknanya sini adalah 12 lah. 12 tambah 5 17. Dan N bilangan R kesatuan S ni, RS ni, yang bukan dia adalah 9. Yang bukan dia, kalau tak ada tanda ni, kalau tak ada, kita kena ambil jumlah semua 12 tambah 5 ni, tapi 9 tak cukup kan. Jadi dia kata 9. 9 ni ada tanda ni, maknanya 9 ni duduk kat luar. Okey, bukan tu. Tu maksud dia. Okey, jadi hitung bilangan unsur dalam rantau berlorek. Jadi senang je lah. Awak kan dah 35 tadi. 35 tekan kalkulator. 35 tolak
Awak tekan kalkulator, saya tulis 35 tolak 9 tolak 12 tolak 5. Itu jawapan dia. Apa? 9. Ya, 9. Okey, boleh. Dah habiskan dah sampai nombor 10 ni. Masa tinggal berapa? Oh, banyak masa lagi. Dan kita buat mana yang boleh. Okey, nombor 6. Kita ajar je lah. Kita tunggu awak lambat lagi. Nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta adalah bla 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 PQR. Okey. Antara rantau W, X, Y atau Z, yang manakah mewakili Q, P, R? Tu tak apalah, dia bagi tahu kita macam tu. Okey, sekarang ni kita tulis balik soalan ni. Q kesatuan P prime. Okay, R. So saya tulis Q dulu. Q kita adalah X. Okey. Kesatuan bukan P. Bukan P kita. Ni kan P semua P. Tu bukan P apa? Z. Ya, Z. Okey. Ni. Jadi jawapan kat sini X dengan Z. Okey, yang ni turun je lah bawah. Turun je lah bawah. Okey. Masam sama R. R adalah Y, Z. Okey. Jadi masam sama tu sama. Apa yang sama? Z. 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 Jadi jawapan dia adalah Z. Okey. Okey tak okey? Ampun nak cakap okey pun tak boleh. Okey, cikgu. Mana Okey, okey. Alright. Baik, nombor 7. Diberi R adalah 2, 3, 5, 6, S 3, 6, 9, 12 dan T 2, 3, 9, 13. Okey, macam biasa ni sama macam tadi lah soalan ni. Jadi R buat je lah. Okey. Saya turun dulu R ni sebab saya nak buat dalam kurungan dulu. Okay, saya nak buat kurungan dulu. S adalah apa tadi? S 3, 6, 9, 12. T adalah 2, 3, 9, 13. Sebab ni tanda kesatuan, jadi jawapan dia semua iaitu 2, 3, 6, 2, 3, 6, 9, 12, 13. Okey, ni jawapan untuk belah sini. R tadi, mana R? R 2, 3, 5, 6. Okey, R 2, 3, 5, 6. Okey, oleh sebab ini adalah yang sama, kita ambil je lah yang sama. Apa yang sama? 2, 2. 3, 3. Ada lagi? 6, 6. Ada lagi? Tak ada dah kan? So, jawapan dia 2. Jawapan dia 2, 3, 6. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Baik, nombor 8. Nombor 8. Gambar rajah Venn menunjukkan bilangan unsur dalam set R, set S dan set T. Okey. So, dia minta bilangan pula. Jadi, saya tulis jalan balik soalan ni. Kat sini soalan dia yang ni. N, S, T, R. Jadi, bilangan tu tak apalah. Bilangan tu nanti kita tambah semua je lah. Okey, macam itulah maksud dia. Maksudnya kalau dapat jawapan akhir awak dapat, bilangan awak tambah je semua. Tu maksudnya bilangan. Sebab ni bilangan ni, 7, 2 ni. Okay, dia dah bagi bilangan lah. Alright. Jadi tak apa, kita buat S dulu. S ada kat apa kat sini? S ada 2, 3, 7, 8. Ni untuk S lah. Ni N tak apa, biar bilangan. Okay, persilangan dengan T. T ada 3, 5, 6, 8. Kita buat belah kiri ke kanan lah. Kalau boleh jangan buat lagi. Yang
R ni kalau boleh. Kalau nak buat pun boleh tapi saya tak mau opening lagi. Buat yang ni dulu. Okey, masa sama. Makna yang sama. 3, 3 lagi. 8, 8. 8. Okey, tu je lah ke? Itu je. Jadi 3, 8. Okey, ini. Okey, R tadi apa? R tu. R 2, 3, 4, 5. Okey, sebab ni adalah tanda kesatuan. Jadi kita tambah, semua tu adalah jawapan lah. Okey, ni jangan lupa N. Jadi jawapan dia 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 8. Okey, jadi sebab ni N tu saya kata jangan lupa tu. Ni senarai. Okey, jadi kita N ni kita kena tambah semua. Tambah, 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 tambah. 22. Jadi jawapan dia 22. 2. Okey. Boleh? Boleh. Terima kasih. Alright, nombor 9. Gambar Raja Van di bawah menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan set R. Diberi bahawa set semester P kesatuan Q kesatuan R dan bilangan semester adalah apa tu? 40 40. 40. Hmm, 40. Okey, 40. Cari nilai. Okey. R kesatuan P Q. Okey, dia suruh cari. Nanti nak buat soalan ni, sebab dia bagi tahu kita tu 40. Kalau kita lihat kawasan ni yang tak ada yang dia bagi kita 40. 40 ni melibatkan semua tempat. Sini ada dah, sini ada dah, ada. Yang tak ada kawasan ni. Okey, tak ada. Dua tempat tak ada. Sini tak ada. Sini pun tak ada. Okey, jadi ada dua tempat yang tak ada. Okey, kalau kita tengok kat sini pula soalan ni dia bagi P and Q ni. Apa maksud P and Q ni? P persilangan Q. Maknanya ni kat sini. Ni lah P and Q. Kan? Dan dia bagi kesatuan R. Semua R kat sini. Ni. Okey. Dia suruh cari sebenarnya yang lorek warna kuning ni. Kan? Jadi, pada masa yang sama, dia bagi tahu kita 40. Maknanya sekarang, kalau saya nak dapat jawapan, saya cuma ambil 40 ni, tolak saja 5, tolak saja 9, tolak saja 20 ni, dapatlah kawasan kuning. Betul tak? Faham tak? So, jawapan dia 40 tolak 5 tolak 9 tolak 20. Okey, kalau sebab logik dia, jumlah semua ni mesti 40. Okey, jumlah tu semua mesti 40. Jadi, sekarang ni saya nak cari kawasan kuning. Memang kebetulan soalan tanya, kebetulan ni soalan yang tanya ni, cari ni adalah kawasan yang kuning tu. Dua tempat tak ada. Okey, memang tak ada dua tempat. Jadi mudah je sebenarnya soalan ni. Okey. Jadi nak dapatkan jawapan 40 tolak 5 tolak 9 tolak 20. So jawapan dia 6. 6. Okey, maknanya 6 ni sebenarnya dua tempat, sini dengan sini. Tapi kita tak tahu berapa, sini berapa, kita tak tahulah. Sebab soalan pun tanya dua tempat tu ada berapa? 6. Kita jawablah 6. Tapi awak faham maksud saya? Kita tak tahu berapa yang kat sini berapa, tak tahu, sini berapa, tak tahu. Tapi kalau kita tambah dua-dua tu, jawapan dia 6. Mungkin 1, 5 macam tu lah. Tapi dia 6. Alright. Boleh? Soalan terakhir. Nombor 10. Untuk soalan terakhir untuk apa? Untuk soalan objektif lah. Rajah di bawah menunjukkan rajah di bawah ialah gambar rajah Venn dengan set semester dia adalah XY, tak ada masalah. So diberi jumlah semua mesti 58. Okey, maksudnya jumlah sini lah. Jumlah ni
tambah ini, tambah ni. Dia mesti dapat 58. Okay. Alright. Bilangan X 40. Maknanya 40 sini, 40. So kita tak boleh nak bubuh lagi. Sebab ada dua tempat. Okay, jangan bubuh lagi 40 tu. Sabar. N X persilangan Y 8. Itu kita boleh bubuh. Bilangan X bilangan Y ni kat mana? Kat sini. Okay. X bersilang dengan Y kat situ. Jadi kat situ kita boleh bubuh lah 8. Okay. Bila kita dah tahu situ 8, barulah kita tahu sini sebenarnya dah 32. 40 tolak 8 dapat 32. Okay. Dan bilangan X bukan apa? Bukan X adalah P tambah 7. Jadi P tambah 7 bukan X. Kat sini lah P tambah 7. Okay, boleh? Sebab dia kata bukan X. Ni X yang ni. Ni X. So bukan X yang luar ni. Ni bukan yang jenis soalan yang ada kotak ni. Bukan. Bukan yang ada kotak. Sebab apa kita tahu dia tak ada kotak? Sebab dia tunjuk yang ni. Okay. Jadi soalan dia apa? Cari nilai P. Jadi macam mana awak nak buat? Maksudnya 32, awak tambah 8, awak tambah P, awak tambah 7. Jawapan awak mesti berapa? 58. Ya, 58. Ya, very good. Jadi kat sini awak dapat 47 tambah P sama dengan 58. Jadi 58 awak tolak 47. Jadi P awak 11. dapat berapa? 11. 11. Okey. 11. Boleh terjawab dah 10 soalan. Okey. Okey. Alright. Jadi ada lagi masa dalam 4-5 minit. Jadi saya nak habiskan je lah. Ada 2-3 soalan lagi untuk kertas 2 ni. Saya nak habiskan semua je lah. Boleh ke? Boleh je. Boleh je ya. Sebab tapi panjang soalan ni. Mungkin ambil masa lebih pada tu. Lebih pada 10 minit ni. Tak apa. Jadual di bawah menunjukkan data yang diperoleh daripada satu kaji selidik ke atas 80 orang pelajar yang mendaftar masuk 3 kelas. Nak tanya, lepas ni kelas apa? Pi. Pi buat macam mana? Pakai Google Meet juga. Ustaz bagi kerja je. Okey, saya ambil sikit masa, tak apa pun lah. Saya ambil masa sikit je, tak apa lah. Saya nak habiskan je. Tak apa. Okey. Jadual di bawah menunjukkan data yang diperoleh daripada satu kaji selidik ke atas 80 orang pelajar yang mendaftar masuk 3 kelas yang berbeza. Okey. Cari bilangan pelajar yang mendaftar masuk ke 3 kelas tersebut. Oh, bilangan pelajar yang mendaftar masuk kelasnya. Okey, yang ini macam biasa. Kalau saya kena lukis dululah. Okey, kalau tak lukis lagi, dia susah juga nak buat ya. Baik, saya lukis dulu. Okey, saya lukis dulu. Jadi kita ada tiga jenis nyanyian, tarian, apa gitu? Nyanyian, tarian, Muzik. muzik. Ya, muzik. Ya. Saya buat 3 macam tu lah, macam tadilah. Okey. Jadi yang ini nyanyian, tulis lah nyanyian, senang. Nyanyian. Yang ni saya buat tarian. Yang ni saya buat muzik. Alright. Jadi kita nak isi tu, kita tengok jadual ni lah. Okey, macam saya kata tadi lah, kita kena tengok dari bawah lah ataupun dari bawah lah. Yang saja-saja ni senang masuk. Tarian saja. Maksudnya saya masuk 11 ni kat mana? Dekat tarian saja. Yang ni lah 11. Okey. Yang ada sahaja-sahaja ni kan. Nyanyian sahaja. Nyanyian. 18. Okey. Tarian dan nyanyian sahaja. Tarian dan nyanyian sahaja. 9 di sini. Betul? Settle. Betul. Nyanyian dan muzik sahaja. Di sini. 15. Okey. Okey, sekarang ni macam mana juga? 15 settle. Tarian 32. Tapi saya tak nak masuk sebab ada 2 tempat kat situ kan. Jadi saya tak tahu nak 32 nak tolak tu. Jadi saya macam tadi lah, saya bubuh huruf dulu.
Saya bubuh sini katalah. Tempat kita ada 3 tempat. Saya bubuhlah dulu. X, Y, Z. Okay. Saya bubuh dulu macam tu. Okay, baik. Kalau kita lihat macam ni, kita nak kena Siapkan nyanyian. boleh ambil apa dia? Kita tambah semua tu. Lepas tu kita tolak dengan nyanyian. Ya, sebab nyanyian tu lagi satu je tak cukup kan? Maksudnya kat nyanyian yang perasan tadi bagus lah. Apa dia? Ain eh? Yang ni kalau kita tengok, dia ada lagi satu je tak cukup kan? Kan? Jadi kita tengok nyanyian kat sini ada 48. Jadi, macam mana saya nak buat? So, A, saya kata macam ni lah. X tambah 15 tambah 18 tambah 9. Okey, jawapan saya mesti 48, betul? Sebab nyanyian kan 48. Faham tak? Senyap je. Ni nyanyian. Faham. Jadi, saya buatlah 18 tambah 9 tambah 15 tambah X sama dengan 48. Jadi, saya tambah je lah. Mana? 18 tambah 9 tambah 15. So, dapat 42. Jadi, X kat sini 48 tolak 42. 40 pergi belah sana terus lah, senang. Jadi, dapat 6. Okey. Jadi, saya dah dapat jawapan kat sini. Yeay, saya padam sekejap. Ni, kita tulis sini 6. Okey, boleh? Boleh Boleh. bilangan pelajar yang berdaftar masuk ke 3 kelas tersebut adalah 6 lah. Sebab dia berdaftar 3 kan? Ni nak jawab soalan A lah tu. Boleh? Okey, sekarang ni agak-agak awak kita boleh settle tak huruf Y pula sebab kita dah ada tahu tarian kat sini 32 kan. Tarian ni kita boleh settle lah kan. 32 tolak 11 tolak 9 tolak 6 dapat apa? Tu dapat 6 juga. Kan? Tu dapat 6 dapat juga. 6 juga. Dapat 6 juga. Tu saya bawa sini 6. Alright. Jadi dah dapat 6 dah. Bolehlah saya cari Z pula. Okay. Macam mana saya nak tahu Z pula? Kita tengok jumlah semua ada tak? Ada kan? 80 kan? Maknanya untuk ni tadi 6. Tak apa. Nak dapatkan Z. Jumlah semua kan 80. Jadi 80 tolak 18. Tolak semualah. Dapat apa? Tolong sekejap. 15. Dapat 12. 15. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita dah tahu dah ni. Sekarang kita nak jawab soalan B pula. Bilangan pelajar yang mendaftar masuk kelas nyanyian atau muzik dan juga tarian. Oh, ni susah sikit. Kenapa susah? Okey. Kenapa susah? Saya beritahu kenapa dia susah. Dia tak semudah yang disangkakan. Ayat ni. Awak tengok ayat kat sini. Atau kat sini ayat dia dan. Apa maksud dia? Maksud dia bilangan pelajar yang berdaftar masuk kelas nyanyian atau muzik dan juga tarian. Maksud dia orang ni dia masuk macam mana? Katalah seorang pelajar, awak rasa dia masuk apa? Dia masuk nyanyian atau muzik dan juga tarian ni maksudnya dia masuk apa? Sebenarnya dia masuk apa? Masuk nyanyian, tarian, muzik tarian. Ya, saya boleh faham tu. Maksudnya budak ni dia masuk nyanyian
Dia macam ni, budak ni dia boleh mana-mana budak, tarian ni wajib. Okey, maksudnya tarian ini adalah yang benda yang wajib ada. Tapi yang kat sini nyanyian dan muzik ni salah satu. Nyanyian tu maksudnya budak ni ambil nyanyian atau muzik ni, maksudnya budak ni sebenarnya dia ambil nyanyian dan tarian, ataupun budak ni ambil muzik dan tarian. Sebab dan tarian maksudnya dan tu bermakna dia wajib, dia dan memang dia ada. Atau ni maksudnya salah satu. Maknanya ada budak ni sama ada dia ambil nyanyian, tarian ataupun dia ambil muzik, tarian. So faham maksud saya cakap apa? Jadi jawapan dia apa awak agak-agak? Cuba beritahu saya. So awak nak ambil kotak mana ni? Saya salin soalan. Nyanyian atau muzik dan tarian. Okay, so mana? So jawapan dia apa? Saya nak ambil yang mana? 9 dengan 6. Okay, 9, 6. Maknanya budak ni dia boleh ambil nyanyian atau muzik. Maknanya dia boleh ambil yang ini. Dia ambil nyanyian. 9 boleh tak? Boleh. Sebab dia nyanyian dan juga tarian kan? Boleh lah. So 9 boleh diambil. 9 saya boleh ambil. Kalau dia ambil muzik dengan tarian boleh tak? Satu dia ambil, tadi saya ambil nyanyian dengan tarian. 9 kan? Sekarang ni saya nak ambil muzik dengan tarian pula. Mana muzik dengan tarian? Berapa? 6. Okey, 6. Ini. Boleh ambil juga tu. 6. Okey. Last sekali saya nak ambil mana? Semua. 15. Semua yang tadi tu. 6 ni boleh ambil. Alamak, bukan. Yang ni boleh. Okey. Maknanya budak ni dia boleh ambil nyanyian, muzik, tarian. Boleh. Kan? Nyanyian. Ni kan kat sini pun memang ada nyanyian, ada muzik, ada tarian. Tiga-tiga dia ambil pun boleh. Betul tak? Awak faham maksud saya? Faham. Okey. Jadi kes dia yang pertama, dia ni ambil nyanyian dengan tarian. Kes kedua, dia ambil muzik dengan tarian. Nampak tak? Awak perasan tak? Tarian tu wajib ada sebab dan tarian. Atau nyanyian atau muzik ni boleh pilih. Jadi nyanyian atau muzik ni boleh pilih. Yang ni boleh pilih. Tapi tarian ni wajib. Okey. Dan satu lagi dia boleh ambil semua. Nyanyian atau muzik dan tarian. Dia semua ni ikut syarat. Okey, boleh. Ni lah maksud dia. Maksud soalan tu. Jadi jawapan dia adalah 9 tambah 6, 15 tambah 6, 21. 21. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi kita tengok jawab soalan terakhir. C, bilangan pelajar yang mendaftar masuk kelas nyanyian sahaja atau muzik sahaja atau tarian sahaja. So yang ni kita tambah je. Yang ambil satu. Yang ambil nyanyian saja, yang ambil muzik saja dan ambil tarian saja. So berapa jawapan dia? Bilangan pelajar yang ambil nyanyian saja. Apa dia? Berapa? 44. Ya, betul. Jawapan dia 44. Tak perlu saya tunjuk. Dia ambil seorang masing-masing. Okey, ada tak faham? Kenapa 44? Maksudnya yang ini. Dia ambil 18. Nyanyian sahaja, tarian sahaja dan juga muzik sahaja. Tambahlah 18 tambah 11 tambah 15. Itu jawapan dia 44. Okey, boleh?
Boleh. Alright, saya pergi ke soalan yang ini, nombor 2. Ni kejap kot, insyaAllah saya bagi cepat-cepat lah. Sebuah pengajian tinggi menyediakan 3 jenis bahasa asing seperti bahasa Perancis, bahasa Jepun dan bahasa Arab. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan bilangan pelajar yang mempelajari 3 bahasa asing dalam sekumpulan 40 orang pelajar. Okey, diberi bahawa set semester F, J, K ni, okey, tak apalah, bilangan pelajar bilangan tu dia bagi dah kat atas tu, dah ada rajah ni, tak payah lukis dia bagi kan. So tak payah lukis, so cepat sikit lah. So soalan dia apa? Cari nilai P dan Q. Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Arab ialah 23 orang. So F ni apa dia? France lah. F France. J ni Jepun. Japan. Ini France. K ni bahasa Arab. Arab. Okay. Jadi macam mana nak buat ni? Nilai P dan Q. Tapi kita tengok kat sini, bahasa Arab ada 23 orang. Jadi kita boleh dapat jelas kat sini lah. Bahasa Arab 23 orang ni, nampak ni. Maksudnya kat kawasan ni mesti 23 orang. Jadi maknanya saya boleh tambah je 9 tambah 7, 16, 16 tambah 4, 20. 20 tambah P, jawapan saya mesti 23 ni, 23. Jadi P berapa? 3. 3. Okey, P saya dapat 3. Saya dah tahu dah P ni 3. Okey, fine, kat sini P 3. Sini P 3. Boleh tak saya kira Q? Boleh tak saya kira Q? Boleh. Sebab Q dah tinggal satu kawasan kat sini je, tak ada. Kita tahu semua orang ada berapa? 40 orang. Tu macam mana nak dapat? Oh, senyap sunyi je. Tak apalah, saya nak habiskan ni. Jelas 8 lah. 8. Macam mana dapat 8? Kira lah. Saya tahu kira, saya pun tahu kira. Macam mana hang kira? Tambah semua tu lah 40. Ha, ya, betul tu. Jadi kita ambil semua 40, tolak semua tu. Dapat berapa? 8. Jadi Q sama dengan 8. Okey. Bilangan pelajar yang mempelajari satu bahasa asing saja, awak nak ambil mana? Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa asing saja. Nilai Jadi 8. 9 tambah 9 9 tambah 6 tambah 8. Tu jawapan dia. 9 tambah 6, 15 tambah 8, 23. Okey, boleh? Boleh. Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Jepun sahaja. Bukan sahaja. Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Jepun. Maknanya semua ni. Jepun. Semua sekali. Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Jepun. Maksudnya bukan Jepun saja. Yang ada bahasa Jepun. Jadi 12. tambah je semua. Ni awak dapat 8 tadi. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 6. Jawapan dia 18. Betul? 18. Okey, jawapan dia 18. Okey, baik. Saya ingat takat tu je lah. Okey, awak ada satu je soalan lagi kot. Yang mudah je pun boleh buat lah, insyaAllah. Okey. Jadi saya ingat saya dah bagi jawapan untuk bahagian-bahagian yang susah ni. Dan untuk kelas yang akan datang pada hari Khamis, kelas esok, Mat, hari Khamis, saya akan sambung kepada rangkaian dalam teori graf. Okey, rangkaian graf. Jadi saya akan menggunakan buku teks kot, insyaAllah. Sebab dia tajuk baru, saya perlu guna buku teks. Untuk buku hitam ni kita akan jadikan dia sebagai kerja rumah. Okey, kita akan belajar menggunakan buku teks. Kerja-kerja rumah yang saya akan bagi buku hitam je. Yang awak buat kat buku hitam. So buku kerja sekolah dia mudah sedikit supaya awak tak perlu salin soalan dan terus buat je, terus buat je. Okey, soalan ada kat buku. Okey, kalau saya bagi buku teks punya soalan, awak nak kena salin soalan dan pelbagai kerja yang renyah-renyah tu. Jadi saya nak mudahkan awak.
Okey, dengan keadaan sekarang ni saya harap sekurang-kurangnya membantu awak untuk membuat kerja rumah. Okay, so saya ingat takat itu dulu. Saya terima kasih kerana masih kekal dengan saya walaupun hanya tinggal 7 orang. Saya mengucapkan terima kasih dan saya menghargai usaha awak. So saya juga minta maaf jika ada kekurangan dan juga kesilapan daripada saya pada hari ini. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Terima kasih ke. Sama Cikgu. sama.